akan buat latihan dalam bentuk soalan objektif dan juga ada mungkin soalan, kalau sempat kita akan buat soalan struktur. Alhamdulillah hari ini berbuka puasa dengan jus mangga. Jadi sebab itu dia agak berangin sikit jus mangga ya. Okey. Baik. Kita hari ini kita nak lihat balik tentang Sarawak dan juga kita akan buat latihan. Selesai sahaja hari ini, kelas pada hujung minggu ini kita akan buat bab yang ke-6. Okey, bab yang ke-6. Jadi pada hari ini kita akan cuba untuk kita akan buat latihan ya. So, kalau ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, sila bertanya. Jangan diamkan diri. Sila bertanya. Okey? Jadi cikgu, kalau baju merah ni nampak pula rambut cikgu yang makin panjang ni kan. Aduh hai. Panjang sangat rambut ni. Okey, baik. Okey, rocker. Yes. Okey, baik. Okey, kita sambung. Okey. Kita rock juga rock juga tapi kita belajar. Biar rock yang genius. Okey. Baik, rockers yang genius. Okey. Baik. Kita lihat hari ini pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, kita nak lihat berkaitan dengan kita belajar hari itu bahawa di Sarawak ada 3 jenis pemerintahan. Iaitu pemerintahan tempatan, dia ada sistem kesukuan, dia ada sistem kedatuan dan juga dia ada sistem kesultanan, iaitu kita ada sistem kesultanan ini kerana Sarawak dulu telah dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Dan paling penting cikgu nak kamu lihat kat sini iaitu sistem pentadbiran ini dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu yang paling penting iaitu Sungai Kerajaan, kemudian juga Sungai Tulin dan juga Sungai Kuripan. Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Inilah 3 sistem pentadbiran. 3 bentuk sistem pentadbiran di Sarawak. Di Sarawak. Kemudian juga kalau kita lihat Kesultanan di Sabah ada 2, iaitu kalau kita lihat Kesultanan Brunei yang berada di pantai barat Sabah dan Kesultanan Sulu di pantai timur Sabah. Kemudian ada pentadbiran kesukuan dan juga ada pentadbiran ketua bebas. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan pentadbiran di Sarawak dan juga di Sabah. Di sistem ketua bebas ini ada 2 orang yang terkenal ketua bebas ini, iaitu Sharif Osman. Iaitu Sharif Osman ini Sharif Osman, dan juga kita lihat di sini satu lagi iaitu Datuk Kerunding. Sharif Osman dan juga Datuk Kerunding. Ingat nama tu ya. Sharif Osman dan Datuk Kerunding ini adalah nama ketua bebas. Baik. Kemudian kita telah belajar tentang perluasan kuasa dinasti Brooke. Kita telah mempelajari bagaimana Sarawak telah jatuh ke tangan Brooke apabila ini adalah kesilapan yang berlaku yang telah dilakukan oleh Pangeran Indra Mahkota. Di mana kalau kita lihat Pangeran Indra Mahkota inilah dikatakan sebagai orang yang telah mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga, dan ini telah berlaku menyebabkan penentangan oleh Datuk Patinggi Ali. Kemudian datang pula Pangeran Raja Muda Hashim. Pangeran Raja Muda Hashim ini datang konon-konon nak memujuk Datuk Patinggi Ali untuk menamatkan penentangan, tapi gagal. Akhirnya dia minta bantuan James Brooke, dan di sini kita katakan ini adalah tindakan yang paling tidak betul kerana minta bantuan James Brooke iaitu orang luar, dan ini telah menyebabkan Sarawak telah dikuasai oleh James Brooke. Betul kan? Kita betul-betul. Kenapa mesti minta tindakan yang paling bodoh? Kenapa minta bantuan orang luar? Paling penting ya. Jadi pengajaran kat sini iaitu apa tahu? Seandainya kalau kamu ada masalah keluarga tu, masalah keluarga seperti pergaduhan antara ahli keluarga, jangan cerita dengan orang luar. Cerita dalam kalangan tu sendiri. Cerita dengan mak atau ayah dan bawa berbincang supaya benda itu boleh selesai. Jangan bawa cerita tu keluar. Kalau bawa cerita tu keluar akan memalukan keluarga kita sendiri. So biar kita selesaikan sendiri. Okey? So itu pengajaran dia. Baik, kemudian kita tahu bahawa Datuk Patinggi Ali pada akhirnya telah bersetuju untuk berunding dengan James Brooke dan menamatkan perentangan. Tetapi James Brooke telah berjaya mendapatkan
okey, kuasa pemerintahan. Iaitu kerana apa? Kerana setelah James Brooke berjaya mengalahkan penentangan-penentangan oleh Datuk Patinggi Ali, maka Pangeran Raja Muda Hashim diminta untuk menunaikan janjinya. Kata nak bagi Sarawak, kau tak nak bagi kenapa? Jadi Raja Muda Hashim kata apa? Ada masalah sikit. Siap kau. Apa yang berlaku ialah James Brooke telah melakukan ugutan yang pertama dan mengugut kalau Pangeran Raja Muda Hashim tak nak bagi Sarawak, mereka akan menyerang di Kuching, dan akhirnya Pangeran Raja Muda Hashim terpaksa serahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Itulah kan. Ugutan yang kedua kita lihat iaitu dilakukan oleh James Brooke apabila James Brooke telah sampai ke Brunei, di mana dia minta untuk Sultan Brunei sahkan James Brooke sebagai pemerintah Sarawak. Okey, sekali James Brooke datang dengan Angkatan Tentera Laut British. Ambil. So, Sultan Brunei pun rasa, uish, ini akan menggugat pentadbiran aku. Maka terpaksa setuju mengesahkan penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Ambil. Minta lagi bantuan orang luar, kan dah habis. Dan satu lagi iaitu strateginya iaitu perjanjian, di mana ada dua perjanjian pada 1841 dan 1842. 1841 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim dan 1842 antara James Brooke dengan Sultan Brunei. Dan perjanjian ini telah mengesahkan James Brooke sebagai pemerintah Sarawak. Itu dah termaktub, dan kita tahu satu lagi taktik iaitu strategi James Brooke memperoleh Sarawak iaitu dengan menggunakan kekuatan ketenteraan, iaitu menggunakan tentera laut British melalui kapal HMS Dido. Jadi itulah strategi yang digunakan oleh James Brooke. Dan bagaimana James Brooke telah kukuhkan kuasanya di Sarawak, iaitu menggunakan kekuatan tentera, iaitu berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban dengan kapal perang HMS Dido. Bolehlah ada kapal perang kan? Kemudian dapat sokongan keuangan, kemudian memperoleh sokongan sebahagian masyarakat, iaitu masyarakat Melayu dan Iban juga menyokong James Brooke. Kemudian yang keempat, James Brooke berjaya menentang kebangkitan orang tempatan dengan mengalahkan orang-orang Iban dan menyatakan bahawa orang-orang Iban ini adalah Lanon. Jadi itu telah menyebabkan. Why mereka menyokong cikgu? Sebahagian masyarakat Melayu dan Iban menyokong kerana didapati bahawa James Brooke mempunyai kekuatan ketenteraan yang lebih baik berbanding mereka. Kadang-kadang kalau kita lihat, contohnya macam kawan-kawan kita lah. Kadang-kadang kawan kita ada dua grup. Satu grup, grup A dan grup B. Kadang-kadang kawan kita nak join grup A ramai-ramai. Sebab apa? Dia kata dia ni kuat, dia ni power, dia ni ada duit, dia ni ada pengaruh, dia ni terkenal. So semua orang nak join dia. Yang B ni dia tak kuat, dia tak power, dia tak ada duit, kemudian dia biasa-biasa je. Jadi orang akan memilih yang lebih kuat. Yes. Bila nak minat dia sikit. Betul. Jadi itulah yang berlaku kepada James Brooke. Seterusnya. James Brooke mengambil kesempatan atas pertelingkahan dua orang masyarakat tempatan, iaitu Pangeran Matusin dan Pangeran Ersad, dan tujuan James Brooke ni adalah untuk memecah belahkan kekuatan masyarakat tempatan. Dan strategi yang kelima iaitu James Brooke telah menghapuskan tokoh tempatan seperti Sharif Masahur dan juga Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur, yang mana kedua-dua ini telah berjaya ditentang dan disingkirkan oleh James Brooke. Dan yang terakhir, James Brooke telah memperkukuhkan pertahanan Sarawak dengan membina kubu yang bernama Fort James dan juga telah menubuhkan Ranger Sarawak untuk menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan di Sarawak. Dalam sejarah pemerintahan keluarga Brooke, ada 3 orang raja daripada keluarga Brooke, iaitu James Brooke, kemudian anak saudaranya Charles Brooke dan anaknya iaitu Charles Viner Brooke. So semuanya adalah daripada keluarga Brooke dan memerintah hampir 100 tahun. 100 tahun Baik. Dan James Brooke telah memperoleh kawasan demi kawasan, sedikit demi sedikit,
okey, apabila berjaya mengalahkan Lanon, kemudian menghapuskan Lanon, menghapuskan penentangan tempatan, kemudian juga membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan, kemudian pernah juga beliau menguasai sesuatu kawasan itu kerana berjaya menyelesaikan pembunuhan beberapa peniaga Sarawak. Kemudian James Charles Brooke juga pernah memperoleh Limbang, dan juga kerajaan Brooke juga telah memperoleh Lawas yang dimiliki oleh SBUB. So keseluruhan Sarawak sekarang ini adalah dibentuk daripada pemerintahan James Brooke dulu ya. Sarawak yang saiz besar sekarang ni. Baik. So itu di Sarawak. Di Sabah kita tahu bahawa Sabah ini okey, macam biasa, kenapa pemodal ataupun orang-orang asing ataupun barat berminat dengan Sabah kerana kedudukannya yang strategik. Itu biasalah. Kedudukan strategik iaitu di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan juga Singapura. Okey, dan juga kekayaan ekonomi. Ada sarang burung, ada indigo, ada kapas. Jadi ini menyebabkan Sabah menjadi matlamat kepada kerajaan British untuk memilikinya. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga pada peringkat awal Sabah telah menduduki Pulau Balambangan, iaitu di SBB. SBB telah menduduki Pulau Balambangan dan Pulau Labuan. Dan kita telah mengetahui tentang bagaimana Pulau Labuan ini James Brooke telah menjadi gabernornya yang pertama di Pulau Labuan. Dan SBUB, di sini kita nampak banyak dia punya watak. Antaranya, kalau kita lihat, Sabah pada mulanya telah disewa oleh Charles Lee Moses daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Kemudian beliau menjual kepada J.W. Torre dan T.B. Harris. Kemudian itu yang berlaku di pantai barat. Di pantai timur Sabah pula, Alfred dan Edward Den telah memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu, dan Baron Gustavus von Overbeck telah bekerjasama dengan Alfred dan Edward Den untuk memajukan Sabah di pantai timur Sabah. Kemudian J.W. Torre ini di pantai barat telah menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck, dan oleh kerana itu mereka menggabungkan kedua-duanya dan menubuhkan British North Borneo Provisional Association Limited dan mendapat status piagam. Dan Borneo Utara telah menjadi negeri naungan British. Waktu itu nama dia bukan Sabah, nama dia dipanggil Borneo Utara. Baik, piagam tu apa? Piagam tu sebenarnya adalah mendapat status sebuah syarikat yang boleh melaksanakan perlembagaan ataupun undang-undang sendiri. Mereka boleh buat undang-undang sendiri. Habis sewa tak pulang balik. Yes, habis sewa terus buat perjanjian untuk memiliki. Banyak cantik, itulah dia. SBUB kan. Habis sewa buat perjanjian untuk dapat memiliki Sabah. Itu yang dilakukan oleh SBUB ya. Dan SBUB telah mendapat piagam diraja daripada kerajaan British. Jadi secara tak langsungnya British telah menguasai Sabah melalui SBUB. Dan inilah antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB. Antaranya, SBUB perlu menerima penasihat British, SBUB mesti memerintah dengan adil, melantik pegawai tadbir, tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain, dan SBUB perlu pelihara adat resam dan agama serta undang-undang penduduk tempatan. Dan kita tahu bahawa inilah dia watak-watak utama dalam SBUB, iaitu kalau kita tahu iaitu Sir Rutherford Alcock ini menjadi presiden dan Alfred Den menjadi pengarah urusan. Dan gubernur pertama Sabah ialah William Hood Treacher. Inilah dia gambar-gambar orang-orang ataupun pegawai-pegawai British yang telah memerintah di Sabah. Ya, pengarah urusan ya. Pengarah urusan ni kita kata sebagai managing director. Managing director. Okey. Kemudian pentadbiran di Sarawak dan Sabah sebenarnya melalui 5 cara, iaitu pembahagian wilayah, kemudian mengekalkan pembesar tempatan, mengekalkan pentadbiran yang berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum, dan pengenalan sistem
perundangan. Pada peringkat awal, Raja Brooke telah bagikan Sarawak kepada 3 bahagian dan kemudian menambah 2 menjadi 5 bahagian, iaitu bahagian pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Maknanya kawasan-kawasan itu dibahagikan kepada bahagian-bahagian. So ada 5 bahagian. Kemudian mengekalkan pembesar tempatan seperti jawatan-jawatan Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung dan Datuk Imam serta Datuk Hakim, semuanya dikekalkan, diberi gaji, untuk apa? Untuk membantu pentadbiran Brooke. Begitu juga kalau ditanyakan pentadbiran berhierarki. Adam ada tanya, hierarki maknanya berperingkat-peringkat. Kalau macam kita lihat di sini, adanya iaitu seperti adanya raja, iaitu raja itu ialah Raja Brooke lah. Kemudian ada majlis tertinggi dan majlis negeri, kemudian ada residen, bahagian, daerah dan juga kampung. Kemudian pentadbiran berasaskan kaum di mana dipecahkan kaum itu mengikut sistem pecah dan perintah, iaitu kopi. Thank you, Sam. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Baik. Kita lihat di sini, orang Cina terbabit dalam kegiatan ekonomi, orang Melayu terlibat dalam hal pentadbiran, dan juga orang Iban terlibat dalam urusan keselamatan serta ketenteraan. Jangan marah, jangan marah kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah. Okey. Tapi kena marah lah kalau katakan kopi waktu petang kan. Time-time macam ni kalau waktu petang mengajar tiba-tiba ada kopi, tu memang patut kena marah. Tak puasa ke apa? Okey, baik. Okey Lufia kan. Single, ada orang kata, Adlan kata single is better. Okey. Kita lihat pengenalan sistem perundangan, ada undang-undang 8 perkara, dan mahkamah diwujudkan. Lufia nak Milo, buatlah Milo sendiri, ikat tepi si Adlan boleh buatkan. Adlan boleh buatkan Milo, tapi dia ikat bawah. Dia bukan ikat tepi, dia ikat bawah. Tumpah juga nanti. So kita lihat di sini. Macam mana tu? Baik. Pemantapan pentadbiran barat. Ikat atas boleh, tak ada masalah. Ikat mati kan. Ikat tepi tak ada masalah. Dia ikat bawah. Ikat bawah tak dapat lahir tu kan, dapat plastik je lah. Baik. Ikat belah barat lah. Ikat plastik lain, amboi. Begitu juga di Sabah. Kita ada pembahagian wilayah. Begitu juga kita ada pengekalan institusi peribumi, iaitu ketua kampung, orang tua, dan pentadbiran juga berhierarki di mana SBUB ada dia punya sistem gubernur dan juga ada lembaga pengarah. Dan juga pentadbiran berasaskan kaum serta pengenalan sistem perundangan barat. So, dengan itu pada minggu lepas kita telah pun menamatkan bab ini, bab yang kelima. So, ada soalan tak untuk ditanyakan? Ada apa soalan untuk ditanyakan? Kepada para pelajar semua, ada apa-apa soalan untuk ditanyakan daripada bab 5, atau mungkin kamu nak bertanya tentang soalan-soalan daripada bab 4, bab 3, 2, 1, atau mungkin soalan sejarah di luar kotak, atau mungkin soalan di luar yang kamu rasa kamu nak tanya tapi tak tahu nak tanya siapa, kamu boleh tanyakan. Kita boleh bincangkan pada hari ini. Silakan kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa. Adam kata mungkin ramai yang termingga-mingga dan mungkin juga. Kalau pasal subjek lain boleh ke? Bergantung kepada kemahiran cikgu. Silakan kalau nak tanya. Kalau nak tanya pasal subjek lain, silakan kalau nak tanya. Amira tanya, kalau dia minta bandingkan sistem pentadbiran sebelum penjajahan British dengan selepas, macam mana nak jawab cikgu? Iaitu 8 markah. Negeri Selat. Baik. 8 markah. Kalau dia minta bandingkan sistem pentadbiran, bila buat perbandingan tu, bila 8 markah, kamu boleh buat macam-macam fakta. Pertama sekali, contohnya kamu ambil contoh di negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat ada 3, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan
dan juga Singapura. Baik, so kamu boleh bandingkan pentadbiran itu, iaitu kamu boleh ambil contoh di tempat itu. For example, Pulau Pinang. Kita ambil Pulau Pinang dulu. Pulau Pinang sebelum kedatangan Francis Light, Pulau Pinang telah dikuasai oleh, Pulau Pinang adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Sebahagian daripada negeri Kedah. Pulau Pinang adalah sebahagian daripada negeri Kedah dan dia diperintah secara Kesultanan Kedah. Okey, manakala apabila datang saja Francis Light, maka pentadbiran Gubernur telah dimulakan di Pulau Pinang. So itu perbandingan dia. Francis Light. Okey. Begitu juga di Melaka. Kalau di Melaka kita tahu, buat satu negeri. Ya, betul. So kita boleh bezakan. Buat bezakan sebelum kedatangan British, pemerintahan dia buat apa? Selepas kedatangan British, pemerintahan dia apa? Buat setiap negeri. Di Pulau Pinang, di Melaka dan juga di Singapura. Di Singapura senang. Kita tahu ianya dulu Singapura adalah di bawah Temenggung Abdul Rahman. Dan dia Singapura itu di bawah pemerintahan Kerajaan Kesultanan Johor Riau. Tetapi datang saja Stamford Raffles, dia telah kita kata menguasai Singapura dan menjalankan pentadbiran secara gubernur. So itu cara dia. Kamu bezakan sebelum dan selepas, cerita satu-satu dan kamu akan dapat full point 8 markah. Don't worry. Itu cara dia. Bagus soalan tu Amira. Bagus soalan itu. Yes. Ada soalan lain nak tanya? Bagus soalan tu. Kalau ada soalan jangan malu-malu, jangan segan-segan, tanya je. Okey, so Lutfia tanya, lepas habis family James Brooke Perintah Sarawak, siapa pula yang Perintah Sarawak cikgu? Okey, Lutfia tanya, siapa yang Perintah Sarawak lepas keluarga Brooke? Okey. Keluarga Brooke telah menamatkan pemerintahan dia pada tahun 1946. Dan pada 1946, Brooke ataupun Charles Vyner Brooke telah serahkan Sarawak kepada kerajaan British. So kerajaan British lah yang memerintah Sarawak sampai tahun 1963 apabila Tanah Melayu menjemput Sarawak dan Sabah untuk join Tanah Melayu menjadi Malaysia. Itu cerita dia. Ringkasan dia lah. Ringkasan dia. Maka 1963 Sarawak dan Sabah telah join Malaysia, join Tanah Melayu menjadi Malaysia pada tahun 1963. So itu sebenarnya. Selepas Brooke, kerajaan British, dan selepas kerajaan British, kerajaan Malaysia. So Liana, Liana, macam mana nak tafsirkan graf kurang faham? Graf yang mana satu ni? Graf mana satu ni? Graf di geografi ke atau graf di matematik ke? Itu yang kena tahu tu. So Adam tanya, cikgu macam mana yang di Pertuan Besar dilantik? Yang sains pada, yang di Pertuan Besar ini, kalau di Sarawak dan di Sabah, yang di Pertuan Besar ini dilantik oleh yang di Pertuan Agong. So yang di Pertuan Agong akan melantik orang-orang tertentu untuk menjadi yang di Pertuan Besar. Agong. Adam tanya kalau Agong pula adalah dilantik dalam kalangan 9 orang sultan di Malaysia dan dia ikut giliran. Lepas sultan sekarang ni Sultan Pahang kan. Sekarang Sultan Pahang. Habis dia 5 tahun dia jadi agung, dia akan turun dan naik pula sultan selepas ini Sultan Johor. Sultan Johor pula akan naik menjadi agung selama 5 tahun. Selepas Johor, kalau tak salah cikgu, akan kembali kepada Negeri Sembilan. So dia ada rotation dia. Semua akan pegang jadi agung selama 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. So itu memang dah telah tertulis. Dan ini kamu akan belajar semasa sejarah tingkatan 5. Tingkatan 5 kamu akan belajar tentang raja-raja dan juga agung. Graf gabungan, geograf gabungan. Tiba-tiba kelas sejarah tanya geo. Boleh, tak ada masalah. Graf gabungan, nak baca dia. Graf gabungan di atas tu ada graf garisan. Di bawah ni ada graf bar, betul? Graf, biasanya graf garisan tu yang di bawah sekali ni biasanya dia ada bulan, betul? Bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, betul? So,
Yang di atas ni graf garisan itu dia menunjukkan suhu. So dia menunjukkan suhu kat sini. So kamu kena baca okey bulan berapa dan juga kamu baca suhu dia kat mana. Itu untuk graf garisan. Graf bar pula kamu baca berapa yang bulan berapa dan kamu baca berapakah kuantiti hujan. So itu cara bagaimana nak membaca graf gabungan. Okey. Betul. Kalau agung hanya sultan saja yang akan dapat peluang untuk menjadi agung dan hanya 9 orang sahaja. 9 orang saja ya. 9 orang sultan sahaja. Okey, cikgu Gio dengan cikgu sejarah saya semua suruh present. Kalau boleh semua bab cikgu nak suruh present. Macam nak faham cikgu? Nasiblah cikgu ada. Okey. Kalau makan waktu petang batal puasa masa first day raya. Kalau makan waktu petang batal puasa masa first day raya. Halo, first day raya memang tak boleh puasa lah, haram puasa. Apalah kau ni. Tak boleh puasa. Okey. So Amira tanya, okey, Ayub. Okey. Baik, macam nak faham cikgu, nasiblah cikgu dia. Okey, okey, present je. Seperti mana yang kamu faham tentang geografi dan sejarah, kamu present je. Macam kamu dengar cikgu cakap kan, cikgu present pada kamu. Cikgu cakap je. Okey, tentang sejarah, tentang geografi. Kamu cakaplah macam tu. Yeah. Bila kamu present, cakap macam apa yang cikgu cakap. Jangan formal sangat. Pada hari ini, saya nak mempersembahkan bab yang ketiga, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Jangan terlalu rigid, terlalu formal. Kamu kena nampak dia santai dan sempoi. Jadi orang akan suka, kawan-kawan kamu akan suka. Seronoklah. Yes. Itu cara dia. Present kita tak baik. Betul. Jadi beranikan diri untuk present. Okay. Yeah. Kalau guna eyedrop. Bagus soalan kamu. Okey, baik. Udah macam ustaz lah pula. Okey, ada yang tanya, batal tak puasa kalau guna eye drop? Okey, cikgu nak tanya kamu ya. Kalau guna eye drop, okey, masuk dalam mata, kamu kenyang tak? Hilang tak haus? Dia takkan hilang haus, tak kenyang. Maka dia tak batal. Masukkan air dalam mata ni tak batal. Okey, korek hidung tak batal. Korek hidung tak batal. Korek hidung dengan telinga tak batal. Tak batal. Tak batal. Sebab apa? Kamu korek hidung, kamu masukkan terus ke pengorek tu ke dalam telinga. Tak kan? Kamu keluarkan balik kan? Jadi dia tak batal. Apalah korang ni? Kan? Alhamdulillah. tak batal. Kan? Bukannya telan hidung. Betul, sakit telinga. Okey. Cikgu ada tips ke first jumpa bakal mertua? Kau jumpa ni dulu kan, baru kau boleh cerita nak jumpa bakal mertua. Kau ni kan, PT3 tak habis lagi nak jumpa bakal mertua. Cepuk kan? Okey. Ustaz. Ni ustaz pakai tanjak. Ustaz pakai tanjak. Korang ni apa? Orang suruh tanya soalan macam-macam, korang tanya betul-betul macam-macam ni. Kau ingat ni apa? Kaunter pertanyaan ke apa? Kau ingat kaunter pertanyaan? Okey, nak hilangkan rasa nervous macam mana? Nak hilangkan rasa nervous senang sahaja. Okey, face it. Okey, contohnya nervous naik pentas. Pergi je, naik je atas pentas tu. Okey, pergi je naik atas pentas tu sebab cikgu pernah rasa. So, pergi je naik pentas dan mulakan bercakap. Bila mula bercakap, kamu akan hilang nervous. Kedai baju kat mana? Kedai baju kat mana-mana pun ada pandai. Cari je lah kedai baju. Ketak kaki. Okey. Jangan cikgu rasa saya nervous, saya sebut nama Ustaz Binti not Binti. Ustaz Binti okey. Bagus soalan-soalan kamu ni ya. Satu dewan gelak. Okey. Baik. Tak apalah tu, menghiburkan kawan-kawan. Menghiburkan kawan-kawan. Okey. Baik. So, habis sesi bertanya. Okey, macam-macam soalan kau ni. Okey. Cikgu, kalaulah negara alam Melayu menentang British, apakah akan terjadi? Kemungkinan besar kerajaan alam Melayu akan menang. Okey. Ya, betul Ayu.
Kalaulah negara alam Melayu menentang British, yes, betul. Sebab negara alam Melayu kuat. Cuma mereka tak bersatu. Kalau bersatu lagi kuat. Baik, Ayu kata habis dia present auto nak buat lagi. Betul. Okay, cikgu pernah, sebab cikgu, kamu tahu kan cikgu main band kan. So bila start satu lagu memang nervous, tapi bila dah on sampai 5 lagu, rasanya tak nak turun daripada stage. So siap orang request lagi, tak apa kita nak main. Oh, apa lagi request lagu? Okay, kita nak main. So itu memang nervous itu hilang dan kita nak present lagi. Yes. Beranikan diri untuk present ya. Untuk buat persembahan. Bagus. Okay. Oh ya ke? Gitaris grup Lela ada kat sini. Oh ya ke? Bukan gitaris grup Lela sebenarnya. Dia gitaris grup Crash ada kat situ. Dia campur-campur band tu. Yes. Masa baik Ustaz tu gelak kalau kena marah apa. Kalau makan waktu puasa lagi sedap walaupun makan roti kosong. Betul Haras. Betul. Okay, kalau makan waktu puasa lagi sedap. Tapi makan semasa buka puasa. Bukan tengah puasa kau nak makan. Okay. So kalau British tak jajah apa jadi? Okay, kalau British tak jajah, kemungkinan besar negara lain yang akan jajah kita. Especially apa tahu? Especially Belanda. Dan kalau Belanda yang menjajah negara kita, cikgu rasa lagi teruk. Sebab raja-raja akan dihapuskan. Seperti mana yang berlaku di Indonesia. Tak ada sultan. Habis. Indonesia tak ada sultan, Indonesia diperintah secara presiden. Begitu juga. Betul. Rusia pun sama. Yes. Dah lah besar kan. Betul. Uish, rancak rupanya grup chat kita pada malam ini walaupun tak disertai oleh Zarif Irfan, Safia semua dan sebagainya. Okay. Tapi tak apa, yang lain-lain sebenarnya boleh join. Okay. Baik. So sampai masanya untuk kita menjawab latihan dan sebenarnya latihan tu di bawah tu saja, iaitu latihan daripada soalan-soalan objektif. Soalan objektif iaitu kita kat sini ada lebih kurang 18 soalan objektif dan kita dah lama tak buat, iaitu kita akan serahkan setiap soalan ini kepada para pelajar yang ada dalam grup ini. Jangan lari. Uish, tiba-tiba daripada 33 jadi 29 orang. Mana pergi ni? Lari kan? Jangan lagi. Alamak. Punya nak sembar rancak aja kan. Itulah. Okey, baik. So balik rumah Okey, so kita akan jangan menyuruk. Jangan menyuruk. Cikgu akan berikan senarai nama dan cikgu akan bagi tahu setiap seorang untuk menjawab. Baca soalan dan jawab. Okey, soalan pertama cikgu nak tiba-tiba makin kurang ni. Berlari semua. Jangan lari. Aduh, korang ni kan. Pasal nak beri soalan je nak lari. Nak nombor 2. Auto tukar nama. Aduh, tukar nama tak apa. Yang lari pun ada. Macam-macam korang ni. Okey. Baik, soalan nombor 1, Wan Damia. Soalan nombor 2, Safia. Okey, ingat nombor 1 Wan Damia, nombor 2 Safia, nombor 3 Maira. Nombor 3 Maira, nombor 4 Lutfia Zahra. Nombor 4 Lutfia Zahra. Okey. Kemudian nombor 5 kita bagi kepada Iman Daniel. Nombor 5 Iman Daniel. Okey, kemudian nombor 6 kita berikan kepada Husna. 6 Husna. 7 kita berikan kepada Haras Zuhair. 7 Haras Zuhair. Nombor 8 kita serahkan kepada Ayu. 8 Ayu. Tak payah kau cuba teka siapa saja, tak payahlah Ayu. Cikgu tahu. Okey, nombor 8 Ayu. Okey. Nombor 8 Ayu, nombor 9 Amjad. Nombor 9 Amjad. Nombor 10 iaitu Amir Azmi. Nombor 10 Amir Azmi. Nombor 11 Amirul Roslan. Nombor 11 Amirul Roslan. Nombor 12 iaitu Alia Nur Farisha. Nombor 12 Alia Nur Farisha 12. 13 kita berikan kepada Adlina. 13 Adlina. Dan soalan yang ke-14 kita serahkan kepada Fariba. Fariba. 14 Fariba.
Dan soalan yang ke-15 kita akan serahkan kepada Adlan, iaitu Arnab. 15 Adlan ya, iaitu Arnab. Okey. Okey. Baik. 16 saya Arnab bukan Adlan. Okeylah, Arnab 15. Okey, 15 Arnab. Okey. Dan 16 kita serahkan kepada siapa Maisara. Nak Maisara 16 16 Maisara. Kemudian 17 dan 18 tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama dulu. Cikgu harap kamu semua boleh onkan mic dan juga bacakan soalan dan berikan jawapan. Okey, onkan mic, baca soalan dan berikan jawapan. Okey, kita mulakan dengan nombor 1 iaitu Wan Damia. Silakan Wan Damia untuk soalan pertama. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu Sarawak. Pusat pemerintahannya terletak di A. Sekitar Sungai Sarawak. Yes, nombor 1 betul. Okey, betul. Terima kasih Wan Damia. Nombor 1 jawapannya adalah A. Sekitar Sungai Sarawak. Okey. Okey, harus diingat bahawa seandainya kalau jawapan kamu salah, kita akan denda dia. Nak baru best. Kita akan denda dia Okey, baik. Okey, mantap Wan Damia. Yes. Okey, soalan nombor 2 kita serahkan kepada Safia. Silakan Safia. Dalam sistem pemerintahan sistem kesukuan Sarawak, ketua masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepo. Okey, Kenyah. Ketua masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepo. Yes, betul. Okey, bagus untuk Safia, iaitu Ketua Masyarakat Kenyah dikenali sebagai Peran Lepo. Okey, nombor 2 adalah D. Yes. Okey, nombor 3 kita serahkan seterusnya. Ya. Nombor 3. Di negeri Sarawak telah terdapat beberapa kerajaan Melayu seperti B. Maira, bukan ke B tu suku kaum? Cikgu, saya ayo. Kan? Dia kata kerajaan Melayu. Dia kata kerajaan Melayu. Bukan B tu suku kaum ke? Kan? Cuba ambil pilih jawapan lain. Ayo, cikgu. Ish. Nervous. Just nervous saya, cikgu. Ya, dia. B kah? C. C. Ayo. Okey, beruntung kita kerana Maira kamu daripada Sarawak, Miri kan? Ya. Bukan. Bintulu. Bintulu. Orang Bintulu Sarawak. Okey. Jadi sebenarnya jawapan dia adalah 2 dan 3. Ya, C, iaitu Kalaka dan Sewaku. Itu adalah kerajaan Melayu. Bidayuh dengan Melanau itu adalah kaum. Ya, betul Fariba. Cikgu pun expect macam tu juga. Mesti dia macam tu kan. Okey. So nombor 3 jawapannya adalah C. Terima kasih banyak Maira. Okey. Baru nak tengok dia kena denda. Ya ke? Ya. Okey. Alright. So soalan nombor 4. Okey, terima kasih banyak Maira. Okey, kita tengok nombor 4. Siapa? Lufia. Silakan Lufia. Hello. Oh, okey. Hello. Okey. Okey. Siapakah yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung dalam sistem kesukuan di Sabah? C. Orang tua. Sistem kesukuan di Sabah ialah orang tua. Okey. Comelnya suara kamu ni. Okey, baik.
So, oh my God. Alright, so sistem kesukuan di Sabah iaitu ketua peringkat kampung iaitu orang tua. Yes, betul. Okey, nombor 4 ialah si orang tua. Terima kasih banyak untuk Lufia Zahra. Okey, comel je suara. Okey. Soalan nombor 5. Kita serah kepada siapa? Iman Daniel nombor 5. Silakan. Mengapakah berlakunya penentangan Datuk Patinggi Ali terhadap Wakil Kesultanan Brunei di Sarawak pada tahun 1837? Kenapa ya? B. B. Iaitu apa tu? Saya masih tak tahu. Pelaksanaan kerahan tenaga dan perebutan kawasan perlombongan. Betul ke? Saya masih tak tahu. Cuba tengok betul-betul. Man, cuba tengok betul-betul Man, jawapan. Yang mana satu Iman? Kita baru je bincang tadi. Iaitu apa Man? Betul B Man? Tak nak tukar Man? Iman Daniel, kau pun dah takut dan semacam. Ya. Jawapannya apa? Cepat Man. Jangan malu. Jawapan dia B. Are you sure? B. 1 dan 4. Confirm? 3 dengan 4. 3 dengan 4. Betul? Okeylah. Kalau macam tu, okey, cikgu berulang kali memberi peluang kepada kamu untuk memperbaiki, tapi kamu yakin. Cikgu suka orang yang berpegang teguh kepada prinsip. Okey, yakin, betul yakin. Bab kata tadi ada Amira kata apa? Okey, yakin. Baik, mengapakah berlakunya penentangan Datuk Patinggi Ali? Datuk Patinggi Ali itulah yang menentang James Brooke dan juga menentang Pangeran Indra Mahkota tadi. Yang mula-mula tu Datuk Patinggi Ali. Kenapa Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota? Pangeran Indra Mahkota kan buat 2 benda. Iaitu pertama kerahan tenaga. Satu lagi apa? Iaitu cukai yang tinggi. Yes. So, Iman Daniel telah mempertahankan diri untuk menjawab B. Okey, 1 dan 4 ataupun juga D, 3 dan 4. Malangnya kedua-dua itu salah. Maka jawapan sebenarnya adalah A, iaitu 1 dan 2, iaitu pelaksanaan kerahan tenaga ni dan juga cukai yang tinggi. Jadi okey, Iman Daniel, okey, kamu telah berjaya untuk dibawa ke peringkat akhir, peringkat denda. Stay Jangan risau, denda online je. Online ni benda lah kan. Okey. Baik. Soalan yang ke-6. Kita teruskan dengan siapa? Husna silakan nombor 6. Husna ke Haras? Okey. Cepat. Okey, itulah. Husna kan? Mana Husna? Tadi ada Husna, tiba-tiba hilang Husna. Mana pula si Husna ni? Pula tak adalah pula. Okey. Baik, tiba-tiba hilang ya. Okey, baik. Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? Okey, soalan ini cikgu berikan kepada Iman Daniel. Kalau kamu boleh jawab soalan ini dengan betul, maka kamu terlepas denda. Baik, Iman. Boleh jawab tak Iman? Soalan nombor 6. Ini peluang kamu untuk melepaskan diri daripada denda. Silakan Iman. Boleh tak Iman? Iman Daniel? Boleh tak? Cuba baca. Nombor 6. Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? Ya. Kenapa? C. A, B, C, D?
C. Membuktikan kekuatan tentera. Anda yakin? Anda yakin ke tak yakin? Okey. Tak yakin juga. Okey, tak yakin juga. Okey. So kita beri peluang kepada Amira. Yes, Amira nak baca. Silakan Amira. Kalau boleh baca Amira. Baca soalan sekali ke? Ya Amira. Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? Ya. Jawapan dia A. Mendapatkan kawasan perdagangan. Untuk mendapatkan kawasan perdagangan. Okey. Setuju? A? Okey, jawapan sebenarnya ialah A, iaitu untuk mendapatkan kawasan perdagangan. Kerana apa? Okey, kerana Pangeran Raja Muda Hashim telah tawarkan iaitu Sungai Sarawak, kawasan perdagangan itu untuk ditadbir oleh James Brooke kalau beliau berjaya menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak. Okey, terima kasih banyak Amira untuk soalan nombor 6. Jawapannya adalah A. Okey, soalan nombor 7. Silakan Haras. Ya, Haras Zuhair, silakan. Hai. Ya. Hello. Dengar? Ya, dengar. Okey. Okey. Peristiwa berikut berkaitan dengan James Brooke di Brunei. Okey. Tahun 1842, peristiwa James Brooke menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei. Okey. Apakah tujuan James Brooke berbuat demikian? C. Ya. C, mengesahkan pertapakannya di Sarawak, betul? Mengesahkan pertapakan. Betul. Yes. Okey, terima kasih banyak Haras. Nombor 7 memang jawapannya C. Sebab James Brooke menghadap Sultan Omar tu untuk mengesahkan pertapakannya di Sarawak. Betul tu. Okey, tahniah. Terbaik Haras. Siap celebrate lagi. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 kita silakan kepada Ayu. Ayu, silakan Ayu. Sawadikap. Sawadikap. Kerana Ya, mereka silakan, Ayu. merujuk kepada kapal perang British HMS Dido. Apakah Okey. kesimpulan yang dapat anda buat? Ya. Aku rasa jawapan dia apa? Cikgu rasa jawapan dia kalau tak A, B. Kalau tak B, C. Kalau tak C, D. Dia antara tu je. Kan? Saya yakin jawapan dia E. Tapi Jawapan dia E tak ada. Macam mana? Mungkin boleh tambah jawapan sendiri. Lain macam kau ni Ayu. Okey. Okey. Kesimpulan yang dapat kita buat iaitu alamak sekali baca A, B, C, D. Lah, ada jawapan dia kat situ. Iaitu D. So bagi tahu jawapan dia. Bagi tahu jawapan dia. Ayu. Menurut Pak Cik Google, Okey. jawapan dia saya yakin selepas A. Tapi sebelum C. Ayu ni kan kalaulah kita belajar dalam kelas fizikal kan, dah lama kena cubit laju-laju ni. Kena cubit laju-laju cubit laju-laju. Ni. Okey, suspend dia. Okey, baik. So nombor 8 jawapan dia adalah jawapan dia memang B, perluasan menggunakan kekuatan tentera. Nasib baiklah kelas online. Tahniah untuk Ayu kan, anak raja Thailand. Itulah dia Ayu, anak raja Thailand. Sawadikap. Hari-hari hari-hari makan siakap. Okey, baik. Okey, minta tolong Google. Itulah. Sebenarnya dalam form 3 ni dia ramai sebenarnya pelajar-pelajar yang masuk air. Sebab apa tahu? Sebab dia masuk air, sebab cikgu sejarah dia pun masuk air. Itu pasal lah sama-sama masuk air. Lantak. Okey, soalan nombor 9. Okey. Soalan nombor 9 kita serahkan kepada siapa? Amjad Amjad. Okey. Silakan soalan nombor 9 Amjad. Alah Amjad, kau tak boleh on mic ke? Tak boleh on mic okey. So tak apa, cikgu bacakan. Okey. Maklumat berikut merujuk kepada tindakan Sultan Abdul Mukmin ke atas Sarawak. Okey, iaitu Sultan Abdul Mukmin menyerahkan rajang kepada Brooke. Mengapakah baginda berbuat demikian? Kerana kerana B, kebangkitan orang tempatan. Yes, okey, kebangkitan orang tempatan itu di kawasan rajang menyebabkan berlakunya
baginda telah menyerahkan Sungai Rajang itu kepada Brooke. Yes, C. Okey, terima kasih banyak untuk Amjad. Soalan nombor 10 kita serahkan kepada siapa Amir Hamzah, Amir Azmi nombor 10. Silakan Amir Azmi. Okey, Amir Azmi. Okey, kesan penting daripada peristiwa pembunuhan beberapa peniaga Sarawak, iaitu jawapan dia adalah orang murut di kawasan Sungai Terusan, iaitu penyelesaian masalah. Kesan penting peristiwa pembunuhan tu adalah penyelesaian masalah. Biar betul Amir Azmi. Biar betul. Kamu yakin jawapan kamu tu? Kamu tak nak tukar jawapan? Tak tahu. Okey. Baik. Kalau ada berkaitan dengan peristiwa pembunuhan peristiwa pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang murut, maka menyebabkan James Brooke ataupun Charles Brooke sebenarnya telah menjalankan serangan kat situ dan akhirnya kawasan itu telah diserahkan kepada keluarga Brooke. Maka penyelesaian dia apa? Kesannya adalah A, penyerahan kawasan. Okey, maka Amir Azmi menjadi orang kedua untuk menyertai Iman Daniel untuk ke peringkat akhir, peringkat denda. Yeay, Azmi kata yeay. Okey, 10A, yes. Okey, nombor 11 siapa? Amirul Roslan. Betul, 11. Amirul? Silakan Amirul. Okey, silakan Amirul. Sebelum pertapakan dan peluasan kuasa SBUB di Sabah, dua kawasan telah pun dimiliki oleh British, iaitu C. Jawapan sebenarnya B, tapi saya nak join diorang. Jawapan C. Mirul, aku tangan juga kau karangan. Orang suruh bagi jawapan betul, kau bagi jawapan pelik-pelik. Kau ni kan, aduh kau ni kan. Yang ini pun sama. Aduh berpakat ke apa? Nak je beramai-ramai kan. Jom mari denda online. Tangan kau karang. Okey, baik. Sebenarnya baik, jawapan yang betul memang sebenarnya adalah Pulau Labuan dan juga Pulau Balambangan. So 1 dan 4 B. Tapi dia nak pilih C juga kan. Lantak kau. Kau nak buat C ke kau nak buat A? C. Aku kan. Ini kalau kelas fizikal memang aku cubit satu kelas ni, aku cubit kan. Okey. Memang satu kelas aku cubit ni kan. Kawan sejati. Yes, we are family. Okey. Baik. Okey. Baik. So orang ketiga yang ingin menyertai peringkat denda iaitu Amirul Roslan. Lantak kau. Okey. Baik. So 11 jawapan dia adalah B. Okey. Soalan nombor 12 kita serahkan kepada siapa Alia Nur Fadisha 12. Silakan untuk membacanya. Siapakah tokoh yang menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun? D. Charles Lee Moses. Bagus. Okey, so bagus kepada Alia Nur Fadisha. Jawapan itu memang betul. Charles Lee Moses. Okey, bagus. Soalan seterusnya, soalan 13 kita serahkan kepada siapa Adlina ke Aina Cikgu lupalah. Saya cikgu. Okey, ya. Sila Adlina. Apakah kepentingan piagam diraja yang dianugerahkan oleh kerajaan British kepada Syarikat Borneo Utara British SBUB di Sabah? Ya. C, iaitu mendapat kuasa mentadbir. Ya Allah, betul juga jawapan kamu. Tahniah. Okey, bagus kepada kepada Adlina. Okey, untuk soalan 13 bagus. Okey, soalan 14 kepada siapa Fariba Saya. Soalan Okey. Apakah syarat penganugerahan piagam diraja kepada SBUB? A. Memerintah dengan adil, memelihara kedaulatan Sabah. So jawapannya adalah 1 dan 2. Jawapannya adalah A. Yes, betul. Betul Fariba. ke? Betul. Saya nak jawab posisi salah. Jawapan sebenarnya betul. Memerintah dengan adil dan juga memelihara kedaulatan Sabah. Betul. Oh, baguslah. Saya first impression kan.
First impression, yes. Gunakan teknik first impression ya. Bagus. First impression dan teknik tembak macam cikgu ajar. Bagus. Okay. Amalkan selalu insyaAllah. Okay. Soalan yang ke-15. Okay, soalan ke-15 kita serahkan kepada siapa tadi? Siapa ya? Sila Arnab. Ya. Dengar tak suara saya, cikgu? Oh ya, Adlan. Cikgu memang jatuh cinta dengan suara kau ni. Silakan Adlan. Sakit tekak lah cikgu Sekejap Okey, ya. Senarai berikut merupakan pembesar tempatan yang menganggotai Majlis Tertinggi Sarawak di bawah pentadbiran James Brooke. Datuk Bandar, Datuk Petinggi, Datuk Temenggung. Mengapakah orang tempatan masih dilibatkan dalam pentadbiran Brooke? Jawapannya ialah D, kekurangan pegawai Eropah. Yes, iaitu betul sangat jawapan tu D, iaitu mereka Betul, cikgu, kekurangan. Betul, memang betul. Alhamdulillah, mantap. Mantap kekurangan pegawai Eropah. Uish, korang tahu tak, kalau katakan inilah bunyi Arnab yang sebenar, tak boleh fokus sebenarnya kalau budak-budak perempuan dengar suara ni. Uish, memang tak boleh fokus tu. Okey, mantap. Tak ada. Kenapa sudahlah Arnab. Okey, so membeli Arnab tiba-tiba besar jadi buaya. Macam mana Arnab jadi buaya? Aduh, tak boleh lah suara dia kan. Tak boleh suara tu, suara macho apa. Suara sailing sedap. Sudahlah Ras. Okey, soalan yang ke-16. Okey, 16 kita serahkan kepada siapa ya 16? Siapa tadi ya? Maisara silakan Maisara. Selain dilantik menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri juga bertugas menyelesaikan kes harta pusaka, mengurus pentadbiran negeri, menjaga keamanan daerah, memungut cukai. Jawapan dia D. Jawapan dia D, iaitu 3 dan 4. Okey, Ketua Anak Negeri juga bertugas menjaga keamanan daerah dan memungut cukai. Are you sure? Yeah, I'm sure. Okey, so menjaga keamanan daerah dan juga memungut cukai. Yes. Okey, jawapannya adalah D. Okey, iaitu Ketua Anak Negeri menjaga keamanan daerah dan memungut cukai. Okey. Baik. Soalan 17 dan 18. Kita ada 3 orang. Okey, kita ada 3 orang iaitu Iman Daniel, kemudian kita ada Amir Azmi dan juga satu lagi kita ada Amirul Roslan. Okey, daripada 3 orang ni sila pilih soalan 17 atau 18 yang kamu nak jawab. Okey, salah seorang tu pilih. Okey, pilih cepat. Supaya dapat membebaskan diri kamu daripada denda. Okey, kalau dapat jawab betul, dapatlah lepas daripada denda kan. Okey. Soalan nombor 17 siapa nak? Okey. Cikgu macam mana teknik tembak and first impression? Okey, baik. Ada yang bertanya ni, cikgu macam mana teknik tembak dan first impression? Okey. Tinggal 2 soalan ini. Siapa nak kita berikan soalan ini kepada? Yes, Amir Azmi 18. Soalan 17 siapa? Tak ada. Okey, Amir Azmi. Tak apa. Amir Azmi, tolong bacakan soalan 18. Okey. C kot. Siapakah yang bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat SBB di London? Okey. Ketua Anak Negeri. Baik. Okey, kalau bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat, kan? Jap. Kan? Okey, tak baca. Lain kali baca. Baik. Ni yakin betul. Okey, baik. Kalau dia macam ni. Okey, tembak power. Okey, tawakal kepada Allah terus. Okey. Soalan 17. Okey, tak apalah. Okey, untuk korang semualah. Cikgu tunjukkan salah satu cara bagaimana untuk teknik tembak. So tembak, okey, untuk soalan 17. Sebagai contoh kalau kita lihat Raja Brooke, okey, kalau kita lihat Raja Brooke mengetuai pentadbiran di Sarawak yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri.
pentadbiran di setiap bahagian ialah adakah residen, adakah gubernur, adakah resident councillor dan resident general. Baik, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan nak tembak. Okey, bila cikgu nak tembak, cikgu akan buang dua yang mana yang tidak berkaitan. Contohnya, kalau kita zoom in betul-betul, kalau kita fikir betul-betul, okey, kita akan keliru dengan ada resident, ada gubernur, resident councillor, resident general. Tetapi harus diingat, dekat negeri-negeri Sarawak, Sabah, sebenarnya bila kita fikir betul-betul, resident councillor ni hanya ada di mana tahu? Iaitu ada di NNMTB. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ataupun negeri-negeri Melayu, ya, NNMTB. Sorry, NNMB. NNMB. Dan resident general, okey, ada juga di NNS. Okey, untuk setiap negeri. Dan juga NNMTB. So di sini kedua-dua ni dah out. Ini cerita pasal Sarawak. Macam mana pula resident councillor dengan resident general yang untuk NNMB dan NNS ada dekat sini? So kita boleh potong. So kita buang dua-dua ini. Okey, dan kemudian tinggallah dua ni. So kita dah kecilkan dia kepada dua yang kita nak tembak. So bila kita nak tembak dua ni, so bila kita fikir balik, kita jangan cari mana yang lebih betul, tapi kita buang mana yang lebih salah. Sebab kita tak tahu mana satu yang betul. Jadi kita tengok balik, pentadbiran setiap bahagian ialah gubernur. Kemudian ada residen. Kita pun fikir mana satu ya. Bila kita fikir balik, jawatan untuk gubernur biasanya satu je. Yang banyak residen. Macam kita belajar kan, negeri Melayu bersekutu kan. Ada residen Perak, residen Selangor, residen Negeri Sembilan, residen Pahang. So dia banyak. Gubernur seorang je. Jadi bila kita tengok di sini, soalan dia kata, pentadbiran di setiap bahagian. Takkanlah setiap bahagian ni ada gubernur. Kan? So tak logik kat situ. So kita kata, aku tak rasa gubernur ni logik. Tapi aku tak tahu residen ni betul ke tidak. Tapi itulah yang tinggal. So kita tembak residen. Itu cara dia. Itu cara tembak. Tembak yang betul. Maknanya kita aim. Kita aim. Aim bagi dia betul-betul narrow, betul-betul kat situ. Baru kita tembak. Ini kadang-kadang kan. Okey, yang selalu buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau macam tu kan memang tak dapat jawapan lah. So jangan. Cara tembak ialah buang mana yang salah. Kemudian yang kali kedua cari mana yang lebih salah dan yang kita tak tahu jawapan dia, itu yang kita tembak. Dan adakah jawapan ini betul, cikgu? Yes, jawapan ini memang betul. Jawapan ini memang betul, resident. Nampak tak? Cara tembak. Okey. So itu tembak. Okey. Baik. Kemudian ada yang tanya tentang okey, yes, okey, soalan nombor 18. Siapakah yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat SBUB di London? Okey. Okey. Sebenarnya jawapan dia ialah gubernur. Yes, memang betul. Memang betul gubernur. Amir Azmi, cikgu nak tanya kamu, mana kamu dapat jawapan gubernur? Adakah kamu rujuk pada buku atau nota ataupun kamu tembak? Tu nak tanya. Dari penjelasan cikgu, I see. Okey. Baik. Sebenarnya ada satu cara lagi iaitu first impression. Baik, first impression macam ni. Ya, betul. Memang betul jawapan dia B. Sebenarnya ceritanya begini. Selalunya kita ni bila kita baca kan, siapakah yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat SBUB di London? Kita pun baca kan. Uish, gubernur ni. Kita tanda gubernur. Kemudian kita baca lagi sekali. Siapakah yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat SBUB di London? Gubernur, ketua anak negeri, resident councillor. Resident. Resident pun ia jugalah. Kamu pun dah ragu-ragu. Kemudian kamu baca balik. Siapakah yang bertanggungjawab pada lembaga pengarah syarikat SBUB London? Resident councillor ni pun macam ya.
Sudah. Masa satu ni. Kemudian kamu pun buat apa? Kamu padamkan semua jawapan itu, kamu buat D. Kemudian kamu bincang kat kelas. Cikgu kamu cakap, okey, kamu pun cakap apa? 18. Okey, jawapan dia adalah B, gubernur. Kamu daripada tempat duduk kamu angkat tangan. Cikgu, saya dah buat B, cikgu. Saya padam balik. Buat D. Siapa yang biasa kena macam tu? Siapa yang selalu kena macam tu? Betul. Dia kena bila cikgu tanya. Betul kan? Betul kan? Kamu padam balik. Cikgu, saya dah buat B, cikgu. Saya padam balik D. Aduh. Itu satu soalan tak apa. Kena kalau katakan 5-6 soalan jadi macam tu, ya Allah, aku dah buat C, aku pergi padam buat apa jadi A. Kan? Kemudian soalan ni aku dah padam balik, kemudian aku buat ni buat apa? Nampak tak? Itu masalah yang selalu dihadapi oleh para pelajar. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, teknik dia adalah apa tahu? First impression. So always kita kata always trust your ataupun always believe your first impression. Baik, first impression tadi apa? Bila kita baca kan, siapakah yang bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat SBB London? Jawapan dia adalah gubernur. Okey, dah, tinggalkan. Go, pergi ke next question. So, kenapa kamu buat macam tu? Kerana that is your first impression. Dan always trust your first impression. Yes, betul. Okey, Iskandar lah ni. Okey, baik. Kenapa cikgu katakan kamu kena percaya? Sebab first impression tadi yang kamu dapat tu, jawapan B tu, datang daripada mana? Datang daripada fakta yang memang dah ada dalam kepala. Kalau kamu baca, dah benar ni. Itu fakta. Tapi bila kamu baca kali kedua, kamu pun kata, resident pun iyalah. Itu sebenarnya hati kamu yang kesian dengan soalan tu. Kesian dengan pilihan jawapan. Aku rasa resident, kesianlah resident ni. Aku rasa resident iyalah. Padahal memang benda tu salah. Kamu yang bagi dia betul. Okey, begitu juga. Kalau kamu resident counselor pun ya jugalah. Itu sebenarnya adalah second impression, third impression yang memang salah. The first impression tu memang datang daripada fakta. Second impression, third impression datang daripada mana? Daripada hati kamu yang was-was. Fikiran kamu yang tak yakin. Jadi boleh guna dua teknik ni. Teknik tembak dan juga first impression. InsyaAllah. Tapi first impression ni ada dia punya syarat ya. First impression ni ada syarat dia. Syaratnya ialah kamu dah belajar bab ni. Kalau kamu tak pernah belajar bab ni, tiba-tiba first impression, itu bukan first impression, tu bangang namanya. Tu bangang namanya. Okay. So, kalau dah study, dah faham, then kamu boleh guna first impression. Kalau tak pernah study, tak pernah faham, tiba-tiba first impression, tu bukan impression Cap bangang. Bang apa? Bak kata. Memang bengong terus. Yes. So ada syarat dia. So macam kamu semua dah kuasai bab ini, kamu boleh guna teknik first impression. Jadi itulah yang sebenarnya. Okay. So Armir Azmi dah menjawab. Jawapan dia adalah B. Memang bagus B. So kita tinggallah. Okay, kita tamat dah seorang. So kita ada 2 orang yang dikatakan akan